لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على هذا النبي سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Darda radhiyallahu anhu qala: Kuntu jalisan 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam idh aqbala Abu Bakr akhidh bi tarfi thawbihi hatta abda 'an rukbatihi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي فأقبلت إليك فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا لا. فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه فقال: يا رسول الله، والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Abi Darda radhiyallahu anhu, kata dia, satu hari aku duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iza aqbala Abu Bakr akhizan bi tarafi thawbihi hatta abda an rukbatihi. Kata Abu Darda, satu hari aku duduk ada sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kelihatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq keadaan tergesa-gesa berlari nak mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga hampir-hampir tersingkap kainnya ke paras lutut. Itu gambaran yang cuba diberikan oleh Abu Darda. Abu Darda kata dia duduk dengan Nabi, tiba-tiba nampak Abu Bakar bergegas.
lari mai tergesa-gesa dalam keadaan akhidan bi tarafi thawbih. Dia dok angkat kain, ujung kain dia tu dia dok angkat sehingga nak menampakkan lutut dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma sahibukum faqad ghamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, awak kawan kita ni nampak lorat sangat ni. Itu kalau terjemahan bahasa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok hal keadaan Abu Bakar mai tergesa-gesa, mai dalam keadaan tergopoh gapah nak mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, amma sahibukum faqad ghamar. Nabi kata, apa hal kawan nampak ni? Nampak lorat, nampak kalut sangat ni. Fasallama, bila sampai dekat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bagi salam kepada Nabi. Wa qala, dan kata Abu Bakar, inni kana baini wa baina bani al-Khattab syai'un. Dia kata, ya Rasulullah, ada satu masalah, saya dengan Sayyidina Umar sudah jadi satu hal. Dia mai jumpa Nabi, Sayyidina Abu Bakar mai tergopoh gapah, tergesa-gesa, lari mai jumpa Nabi, mai nak abang yang tu. Dia kata, ya Rasulullah, ada satu masalah, saya dengan Sayyidina Umar sudah jadi satu hal. Fa asra'tu ilaihi. Saya pun tadi dah terlajak, saya sampai pergi marah dia. Jadi satu hal antara Abu Bakar dengan Umar, tak boleh tahan marah dia. Dia suruh kata lebih kurang kepada Sayyidina Umar. Summa nadimtu, kata Sayyidina Abu Bakar, aku kemudiannya menyesal. Silaplah kata pergi bergaduh dengan Sayyidina Umar. Bukan orang dia kalau kita nak buat bergaduh. Silap dah aku ni, aku tak patut sampai ke tahap pergi marah Sayyidina Umar. Abu Bakar ni sudah jadi menyesal. Fasa'altuhu ayyaghfira li, maka aku minta maaf pada dia. Abu Bakar ni dah terlajak pergi marah Sayyidina Umar, rasa menyesal, dia pergi jumpa balik Sayyidina Umar, dia kata, aku minta maaf, tadi aku emosional, aku ikut perasaan. Fa'aba alayya, kata Sayyidina Abu Bakar, Umar tak mau terima permohonan maaf aku. Tuan-tuan, kita bila kawan terlampau baik ni, kadang-kadang dia mudah kecil hati. Kita kalau kawan terlampau close, terlampau rapat ni, kadang-kadang sikit benda jadi dia berbekas. Orang yang kita tak apa rapat, kata lebih kurang tak apa. Tapi kalau orang yang kita rapat, cakap sikit dia rasa lebih. Mak pak dengan anak-anak, siapa yang mak pak sayang kalau tidak anak-anak? Satu hari anak mai jumpa, cakap kasar sikit, sampai tengah malam berendam air mata. Berasa sangat anak ni mai cakap kasar ni, berasa sangat. Pasal apa? Pasal dia sayang sangat ke anak dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian keadaan di antara sahabat Nabi. So jadi satu hari Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar ni sudah jadi apa hal pun tak tahu. Yang Abu Bakar ni sudah terlepas marah kepada Sayyidina Umar. Bila fikir-fikir balik, dia berasa dia silap, dia pergi jumpa balik Sayyidina Umar, dia kata, Umar, aku minta maaf. Tiba-tiba Umar tak mau nak maafkan dia. Fa'aqbaltu ilaik, kata Sayyidina Abu Bakar, maka kerana tu ni aku mai ni jumpa dengan Tuhan, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaghfirullahu laka ya Aba Bakr, yaghfirullahu laka ya Aba Bakr, yaghfirullahu laka ya Aba Bakr. Nabi kata 3 kali. Nabi kata, wahai Abu Bakar, Allah ampunkan hang. Wahai Abu Bakar, Allah ampunkan hang. Wahai Abu Bakar, Allah ampunkan hang. Tak ada apa dah, hang memang buat silap dan hang dah minta maaf.
dia tak mau maaf, itu bukan hang punya hal, hang dah okey dah. Habis cerita tu. Summa inna Umar nadima. Mai pula cerita Sayyidina Umar tu. Yang tadi Sayyidina Abu Bakar dah termarah dekat dia, Sayyidina Abu Bakar minta maaf dekat dia, dia tak mau bagi maaf dekat Sayyidina Abu Bakar ni mai cerita Sayyidina Umar. Summa inna Umar nadima. Umar ni pula lepas tu duk silap lah aku ni. Abu Bakar pun dah minta maaf dekat aku, awak lah aku duk buat sombong, tak mau nak terima maaf dia. Dia duk berasa bersalah. Fa'ata manzila Abi Bakrin fasa'ala as-samma Abu Bakr. Bila dia mai rasa bersalah, dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar. Rumah Sayyidina Abu Bakar, tuan-tuan, kalau hari ini kita kata dalam Masjid Nabawi, kalau menghadap kiblat Masjid Nabawi itu, pintu halik kanan dia panggil Babus Salam, pintu halik kiri dia panggil Babul Baqi'. Tepi pintu Babus Salam tu, tepi tu tuan-tuan tengok, pintu masuk yang tepi Babus Salam tu, pintu dia masuk-masuk dia rendah. Dia rendah, dia ada satu tingkat lain di atas tu. Itu rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sampai hari ini dikekalkan. Kita tak boleh duduk rabat naik sebab tak bagi. Tapi kalau tetamu kerajaan Saudi, kalau minta dia bawa naik, semayang di atas. Dalam bahasa hadis dia panggil khawqah. Tuan-tuan buka dalam hadis dia sebut khawqah, maksudnya tingkat-tingkat rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Yang kita baca dalam hadis cerita tentang perempuan Yahudi dengan anak dia lalu ke tepi rumah tu, dengar Sayyidina Abu Bakar baca Quran, berhenti dua-dua beranak ni dengar menangis. Di situ tempat dia. Sampai hari ni kalau kita pergi Masjid Nabawi, tuan-tuan tengok di kanan tu, pintu yang tepi Babus Salam tu, masuk dia rendah. Masuk alang pintu tu dia ada satu lantai. Itu rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu. Lagi satu dekat dengan Masjid Quba. Setempat nama dia Sunuh. Pada pagi Nabi SAW wafat, Abu Bakar duduk rumah tu. Rumah dekat Quba. Bila orang beritahu dekat dia, kata Nabi wafat, dia main daripada rumah tu, daripada Sunuh, main nak tengok Nabi SAW. Umar Al-Khattab apabila dia rasa bersalah, dia rasa Abu Bakar mungkin dah buat silap, Abu Bakar dah marah dia dan sebagainya, tapi Abu Bakar dah minta maaf dekat dia. Yang dia tak bagi maaf dekat Abu Bakar ni pasal apa? Umar jadi tak sedap duduk, dia pergi cari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fa'ata manzila Abi Bakrin, dia pergi rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Fasa'ala, dia bagi salam. As-samma Abu Bakrin, dia tanya daripada luar ni, dia kata adakah di sana ada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Duduk daripada luar ni bagi salam, lepas tu dia kata as-samma Abu Bakr, ni dalam rumah ni ada ke Sayyidina Abu Bakar? Faqalu, jawab orang dalam rumah, la. Dia berkata Abu Bakar tak ada. Fa'ata ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama. Dia pun bila dah pergi cari Abu Bakar tak ada di rumah, Umar pun main cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, di situ kita nampak yang kata para sahabat Nabi ni apa pun last sekali rujuk Nabi. Abu Bakar As-Siddiq pun apabila jadi hal dia dengan Sayyidina Umar sampai dia termarah-marah, lepas itu sampai dia minta maaf, Umar tak mau maaf dia, pergi cari Nabi juga nak mengadu. Umar pun serupa, Abu Bakar minta maaf dekat dia, dia tak mau bagi maaf, lepas tu dia rasa bersalah, dia pun pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan para sahabat. Depa apa masalah timbul pun, tempat rujuk depa ialah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar Al-Khattab pun mai di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasallama, maka dia bagi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Bila dia bagi salam, Nabi keluar. Nabi tengok aja muka Sayyidina Umar Al-Khattab yang mai ni, muka Nabi ni kata dalam hadis ni, faja'ala wajhun Nabi sallallahu alaihi wasallam yatama'ar. Muka Nabi ni jadi berkerut, marah.
Marah pasal apa? Pasal Abu Bakar dah main habaq dah. Kata Abu Bakar mengaku dia silap. Abu Bakar kata aku dah minta maaf dah dekat Umar, tapi Umar tak mau maaf aku. Yang ni Nabi marah. Pengajaran kita boleh ambil apa tuan-tuan? Pengajaran dia, kita dalam hidup kita, dalam masyarakat kita, dengan jiran tetangga kita, dengan adik-beradik kita, dengan rakan kawan kita, takkan tak ada sekali kita biasa berselisih, bercalak antara kita ni. Minta maaf cepat-cepat. Dan orang yang diminta maaf, bagi maaf. Jangan duk tunggu. Pasal apa? Pasal benda ni Nabi marah. Nabi marah apabila satu orang sudah minta maaf dekat satu orang, dia konon tak mau nak bagi maaf. Nabi marah benda ni. Bila Umar Al-Khattab mai di rumah Nabi SAW bagi salam, Nabi keluar tengok muka dia, faja'ala wajhun Nabi SAW yatama'ar. Muka Nabi ni dandan, nampak ayam muka tu. Hatta ashfaqa Abu Bakrin, sehingga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pula dah jadi rasa guilty, rasa bersalah. Tuan-tuan, yang kata sahabat ni jauh beza dengan kita ni. Jauh beza. Sahabat ni dengan kita jauh beza. Kita ni dengan ego kita, dengan sombong kita, dengan keras hati kita ni, sahabat tak ada benda ni. Sahabat ni jadi apa pun dia lungguk salah ke dia. Kita ni apa jadi pun orang salah, bukan kita. Itu beza. Abu Bakar dengan Umar, dua-dua ni sahabat Nabi yang cukup hebat. Masing-masing duk nak letak salah pada diri dia. Abu Bakar As-Siddiq apabila dia temarah Sayyidina Umar, dia rasa bersalah, dia pergi minta maaf. Umar Al-Khattab yang pada mulanya tak mau nak bagi maaf pasal kecil hati, lepas fikir-fikir balik, pergi cari Sayyidina Abu Bakar nak settle benda ni. Bila Abu Bakar mai cerita dekat Nabi, duk syak Umar mai. Bila Umar sampai Nabi tengok Umar ni, muka Nabi ni jadi tak seronok dekat Umar. Abu Bakar As-Siddiq pula bila tengok keadaan macam tu, dia pula tak seronok. Hatta ashfaqa Abu Bakar, sehingga kan Abu Bakar ni pula rasa bersalah. Fajasa ala rukbatayhi. Abu Bakar As-Siddiq dia pergi dekat Nabi, dia rapat lutut dia dengan lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu azlama marratain. Dia pergi rapat dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, dia kata, ana kuntu azlama marratain. Dia kata, ya Rasulullah, saya ni buat salah 2 kali. Dia kata, pasal apa 2 kali? Sekali pasal tadi dia temarah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar temarah Sayyidina Umar sekali. Yang kedua, dengan kerana dia main mengadu dekat Nabi, Nabi jadi muka tak manis dengan Sayyidina Umar. Dia kata dia salah juga. Dia berkata dekat Nabi, ya Rasulullah, wallahi demi Allah, ana kuntu azlama marratain. Demi Allah, saya ni buat zalim sampai 2 kali ni. Tadi saya dah silap, saya dah pergi temarah dekat dia, dekat Umar. Ni ke pula saya silap lagi. Saya main mengadu hal dia, Tuan sudah jadi tak seronok dekat Umar. Saya salah 2 kali. Wallahi, demi Allah, saya buat salah 2 kali. Dia kata. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, innallaha ba'athani ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakrin sadaqa. Nabi bila tengok keadaan Sayyidina Abu Bakar ni, Nabi beralih dekat sahabat ada ni. Nabi kata apa? Nabi sebut benda ni. Hampa ingat balik, Nabi kata, innallaha ba'athani ilaikum. Allah lantik aku jadi Nabi mai kepada hampa semua. Faqultum kadzabta. Hampa semua kata aku bohong, aku berdusta. Bila aku bangkit berdiri di depan hampa, aku beritahu, kata Allah lantik aku jadi Nabi. Majoriti tolak aku. Majoriti kata Muhammad berdusta. Apa Muhammad mau ni? Daripada kecil, satu orang yang mulia, satu orang yang dihormati, satu orang yang disanjung tinggi, apa lagi dia mau? Tiba-tiba hari ni pindah mengaku jadi Nabi ni. Apa ni? Apa agenda dia? Apa matlamat dia? Orang tak percaya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Abu Bakrin sadaqa.
Tapi yang kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ni, bila orang main cerita je pasal Nabi Muhammad, sadaqah. Dia kata Muhammad betul, dia kata. Tuan ingat apa peristiwa besar dalam bulan Rejab? Apa dia? Isra dan Mi'raj. Sebulan Rejab ni pergi masjid mana pun cerita yang tu je. Apa benda besar yang jadi dalam Isra dan Mi'raj ni? Apa peristiwa besar daripada dia? Orang tak percaya Nabi. Nabi dibawa dari satu perjalanan yang hebat, satu perjalanan yang maha agung, dibawa dalam masa yang begitu pantai daripada sisi Kaabah sampai ke Baitul Maqdis, sampai naik pergi ke Sidratil Muntaha, turun balik esok sebelum subuh, sampai dah balik di tepi Kaabah. Satu benda yang tak masuk akal. Bila Nabi sampai di sisi Kaabah, Nabi melengung. Abu Jahal, orang yang main bola, tanya, Muhammad, ada cerita apa ni? Duk melengung, ada apa benda baru nak abang? Nabi kata, aku dibawa oleh Allah Tuhan aku dalam satu perjalanan yang hebat ke Baitul Maqdis dan naik ke langit. Abu Jahal dengar betik jari. Cantik, dia kata. Okey Muhammad, cerita baik. Dia kata cerita ni cerita baik. Hang janji dengan aku akan himpun seluruh penduduk Mekah ni mai depan ni. Hang cerita balik yang hang habaq kat aku tak sat. Abu Jahal yang selama-lama ni duk nak kepak Nabi, tiba-tiba hari ni volunteer nak tolong himpun orang mai dengar ceramah Nabi ni. Satu yang sangat luar biasa. Tapi yang kata Nabi SAW ni, Nabi ni satu manusia yang sangat lurus hatinya. Dia tak fikir orang nak berkenal dia. Dia kata, kalau hang sanggup, aku terima kasih ke hang lah. Panggil mai semua berkumpul, Muhammad cerita. Nabi dengan hati yang lurus bagi tahu kata apa? Cerita dia macam ni. Aku semalam didatangi oleh malaikat Jibril. Demi belah dada. Mama melengkung belah dada. IJN kah? Kemudian dibasuh hati aku dengan air Zam-Zam. Masya Allah, dia berkata. Aku dibawa ke Baitul Maqdis. Mana? Baitul Maqdis. Dia bertunjuk jauh. Tak kira terkejut dah. Dan aku dibawa naik sampai ke Sidratil Muntaha, melepasi 7 lapis langit. Enggak, dia berkata. Geng Abu Jahal seronok ni, tak tahu nak abang. Sahabat Nabi yang selama ni committed dengan Nabi, bila dengar cerita ni, hati dia pada dia, awatlah Muhammad ni. Cukuplah dengan hak doa abang sebelum ni. Jangan pergi duk merepek sampai lagu ni. Nampak tuan? Cukup dah hak doa abang dekat ni, kata Allah hantar Jibril mai duk turun wahyu pun cukup dah. Yang tu pun orang duk hantam terus dah. Allahu Akbar. Pi habang kata belah dada, pi habang kata bawa pi Baitul Maqdis, habang pula naik sampai ke langit, habang pula sebelum subuh dah sampai balik di sini. Allahu Akbar. Muhammad, daripada awak yang hampir duk buat cerita macam ni. Nabi kata balik dalam hadis yang kita baca ni, Nabi kata apa? Innallaha ba'athani ilaikum. Sesungguhnya Allah bangkitkan aku menjadi nabi kepada hampa. Faqultum kazabta. Hampa kata dekat aku, Muhammad, hang pun bohong. Cerita yang sama tu orang pergi habaq dekat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dia kata, ya Abu Bakar, tak dengar ke isu besar pagi ni? Abu Bakar kata, cerita apa? Muhammad, dia pergi bagi tahu kata malaikat belah dada dia, malaikat bawa dia pergi ke Baitul Maqdis, malaikat bawa naik sampai ke langit tu, turun pagi ni dia duduk ada di tepi Kaabah. Hang tak dengar ke cerita ni? Abu Bakar kata apa? Dia kata, betul ke Muhammad yang kata? Tahu ya abang ni kata, Muhammad yang kata, telinga aku dengar. Abu Bakar kata apa? Kalau Muhammad kata, maknanya betul. Ni yang kata Abu Bakar As-Siddiq ni, tiba-tiba orang yang macam ni sudah buat satu silap, pergi minta maaf, orang tak mau nak maaf dia. Manusia yang semulia ini tersilap, buat satu silap, dan dia dah minta sorry kepada orang yang dia buat silap. Orang tu tak mau nak maaf dia. Tiba-tiba orang tu main depan Nabi, mau Nabi tak marah dia.
Nabi tengok muka Sayyidina Umar ni, muka Nabi tu berkerut nak marah. Dan Nabi sebut balik benda ni. Nabi kata, innallaha ba'athani ilaikum, Allah bangkitkan aku menjadi nabi kepada hampa semua. Faqultum kadzabta, hampa gamak kata aku bohong apa. Wa qala Abu Bakrin sadaqa, sedangkan Abu Bakar dia seorang dia tanya balik, betulkah Muhammad kata? Dia kata betul. Dia kata kalau Muhammad kata betul, dia kata. Wa wasani bi nafsihi wa malih. Nabi kata tidak cukup dengan itu. Aku nak habang dekat apa yang kata Abu Bakar As-Siddiq ini, wa wasani bi nafsihi wa malih. Dia ni berjuang, berkorban sampai ke tahap sanggup hilang nyawa, sampai habis harta untuk aku. Nabi kata. Ni Abu Bakar yang hampa tak mau nak bagi maaf dekat dia ni, dia satu orang manusia yang berjuang, yang berkorban sampai sanggup hilang nyawa kerana aku. Binafsihi wa mali, dengan nyawa, dengan harta benda dia sanggup habis kerana aku, kerana Allah, kerana Islam. Fahal antum tariku li sahibi. Nabi SAW setelah macam tu punya pengorbanan Abu Bakar As-Siddiq, adakah hampa nak buat lebih kurang ke dia? Nabi tanya macam tu. Kalau macam ni punya manusia, di waktu semua orang kata aku bohong, dia kata aku betul. Di waktu orang nak buat keluar duit, nak belanja untuk Islam, fikir 2 kali, dia sanggup bukan sahaja duit ringgit, bahkan nyawa dia sanggup hilang. Setelah macam ni punya pengorbanan yang dia tunjuk, hampa nak buat lebih kurang ke dekat dia? Nabi tanya. 2 kali Nabi ulang benda tu. Fama udhiya ba'daha abada. Hadis itu kata, selepas daripada kejadian itu, selepas daripada Nabi cakap macam tu, tidak ada siapa lagi yang menyakiti hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di situ dapat kita faham bahawa kita dengan sahabat ni bukan dibandingkan. Kita yang diri penuh dengan mazmumah, dengan hasad, dengki, khianat, jahat, kurang ibadat dan sebagainya, siapa kita nak hidup pandang rendah kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4, muka surat 203. Muka surat 203, kita masih lagi di dalam tafsir surah At-Tahrim. Surah At-Tahrim, tuan-tuan tengok di tengah tu. Muka surat 203 di tengah tu dia kata ayat ini menakut orang mukmin daripada jadi murtad, dan juga menakut orang munafik supaya beriman dengan sebenar-benar iman kepada Allah dengan lidah dan hati. Ini ayat yang berikut ni warning daripada Allah, amaran daripada Allah kepada orang Islam yang murtad. Tuan hari ini, Allahu Akbar. Walaupun tidak ada angka rasmi tentang orang Islam murtad, tetapi murtad dia jadi. Kan? Murtad dia boleh jadi dengan 3. Apa dia? 1, bil i'tiqadi, i'tiqad hati. Mulut tak bercakap, perbuatan tak ada apa, tapi hati duk ingat. Duk ingat apa? Duk ingat, Quran ni boleh kan nak pakai semua sekali? Wal'iyazubillah. Bil i'tiqadi. Yang kedua, murtad boleh jadi bil fi'li, perbuatan. Pergi pelakon filem, mau bayar RM50 je jadi pelakon tambahan dalam filem, suruh pergi sembah berhala orang kafir. RM50 orang bayar, dia kata janji masuk dalam panggung wayang, masuk gambar aku masuk dalam filem tu. RM50 dia sapu, dia pergi duk sembah berhala orang. Dia murtad bil i'tiq, dia bil fi'li, dengan perbuatan. Dia pergi sembah dekat berhala tu, habis dia. Ataupun bil qawli, cakap.
Cakap di kedai kopi, tumbuk sampai terangkat. Cawan-cawan di kedai kopi ni, dok abang kata apa? Dok abang kata, aku challenge hamba. Dia kata, hudud ni tak nak boleh buat dalam Malaysia ni. Awak cakap macam tu. Susah, memang nak buat tu susah. Bukan mudah tuan. Cerita kata nak buat hudud, cerita nak laksanakan perintah Allah dalam sebuah negara ni bukan senang. Tuan-tuan tengok apa jadi dekat Erdogan di Turki. Apa jadi dekat dia hari ni? Apa jadi dekat dia? Baru satu nak buat. Nak mengharamkan arak di Turki. Nak mengharamkan arak ni daripada duk jual bebas di Turki. Habis mengamuk ke dalam negeri ni, bakar tayar, piduk katok cermin kedai dan sebagainya, kuat ke darah arak ni. Allahu Akbar. Macam itulah jadi di mana-mana tempat pun. Mesir yang kata bumi Anbiya ni, naik Dr. Mursi ni, naik jadi presiden, kita duk ingat nak cantik dah puak sama macam puak Turki tu, buat kacau itulah, tak habis-habis. Nak habaknya apa? Tidak mudah, tidak semudah yang kita ingat. Tapi ingat nak buat kena ada kan? Kena ada. Ingat nak buat perintah Allah ni kena ada. Cara tu nak kena atok begitu. Nak dimulakan dengan sesi penerangan, nak bagi semua orang faham, nak yang tu dulu. Pasal apa? Pasal tak mau nak jadi berkocak ni. Islam agama fitrah, agama yang memang matching dengan hati manusia. Memang matching. Tetapi apabila kurang penerangan, orang dia lawan. Tapi kalau bagi cukup penerangan dekat dia, dia dengar, oh dia kata ini macam, kalau dia kata ini wuduk mau jalan esok, oh dia mau esok mau jalan, kita tantizat. Bila dia faham, kita tanya dia, Tauke, mau tanya you satu, Tauke, you mau jadi you punya bisnes sofa hari ini berapa lama you ambil? Mau jadi sofa hari ini punya bisnes berapa lama you ambil? Oh yo, dia kata susah, oh, butir-butir dulu banyak susah. Oh. Bukan, berapa lama lebih kurang ambil sampai you jadi Tauke besar sekarang, berapa lama ambil? Kurang-kurang pun 30 lebih tahun dia dah. Okey, Tauke, susah tak susah Tauke, mau cari ni macam yang duit, wah banyak susah, mau jadi sofa ni macam banyak susah. Okey Tauke, satu orang buta-buta masuk you punya rumah, pergi angkat you punya harta pergi semua, you boleh terima ke ini benda? Wah, mana boleh oh. Mana boleh oh. Lu ingat senang mau cari di rumah. Tauke, mau kasih tahu sama you, ini hudud nah. Ini hudud nah, orang mai curi you punya harta. Cukup itu syarat semua, mau tengok itu dia curi apa, barang berapa harga, berapa nilai, you simpan itu barang mana, orang tengok itu macam mana punya orang. Cukup ini semua syarat, dia punya tangan kasih potong. Apa potong dia punya tangan, potong semua kasih mampu dia. Maknanya dia setuju dah potong tangan dia setuju dah. Dia setuju lebih daripada tu kalau harta dia kena. Islam main bukan nak jaga harta orang Islam. Islam main nak jaga semua orang. Nak jaga semua orang. Kalau mereka ni semua faham benda ni, tak ada masalah benda ni. Cuma penerangan tu nak kena bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini yang kata Islam bukan mudah nak buat. Islam nak ditegakkan, nak dilaksanakan tidak semudah yang kita sangka. Maka Allah Subhanahu wa taala dia main dalam ayat ni, dia nak bagi warning tentang benda ni kepada orang-orang ni semua. Orang Islam yang sudah ditakdirkan Allah beranak mai daripada mak ayah Islam, beranak dalam rumah orang Islam, diazan di telinga hang dan sebagainya, membesar di dalam rumah yang duk dengar Quran, duk baca hari-hari dan sebagainya, jangan senang-senang nak tinggal Islam, nak murtad daripada Islam. Maka Allah bagi amaran. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang kafir, la ta'tazirul yawm, janganlah kamu minta uzur pada hari ini, iaitu hari yang dimasuk mereka ke neraka. Tuhan beritahu itu. Tuhan kata, ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang kafir, bila dah mati, dah masuk kubur, dah bangkit, dah di hari akhirat esok, tu saya duk bagi excuse. Tu saya duk bagi excuse, tu saya duk bagi alasan, tu saya duk minta uzur, tu saya duk cakap macam-macam. Apa pasal dulu tak kasih tahu dekat saya ini macam benda boleh jadi kalau saya tak masuk Islam? Apa pasal dulu saya duduk sebelah Islam punya rumah saja, dia tak pernah kasih tahu sama saya ini mati ini macam boleh jadi?
Kalau saya dulu tahu saya mesti jadi orang Islam, masa tu tak mau dah. Pasal apa? Pasal dalam dunia hari ini dakwah ada di mana-mana. Buka TV ada agama, buka radio ada agama, dalam surah Abad ada agama, buka internet berkenjak cerita pasal agama, di mana-mana pun ada. Kita tak memilih untuk nak faham agama, maka kita memilih untuk duduk dalam kesesatan. Maka Allah kata dalam ayat ni, ya ayyuhallazina kafaru, wahai orang-orang kafir, la ta'tazirul yaum, jangan dah sampai hari akhirat baru nak minta uzur, baru nak bagi alasan, kata saya dulu tak Islam pasal tak ada orang terang dekat saya. Jangan. Tuhan kata, innama tujzauna ma kuntum ta'malun, hanya dibalas kamu barang yang ada kamu mengerjakan kufur dengan Allah dan Rasul itu, maka balasannya neraka. Tuhan kata hari ini tak ada balasan lain. Kerana dulu hang pilih untuk tidak jadi Islam, maka hari ini hang dapat neraka. Tuan-tuan cuba baca dalam surah An-Naba. Dan awal-awal surah Tuhan kata, amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim allazi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun. Tuhan kata apa dalam ayat tu? Amma yatasaalun, tentang hal apa yang mereka pakat duk bertanya-tanya. Tuhan kata tentang hal apa yang mereka ni yatasaalun, duk lawan tanya. Anin naba'il azim, mereka duk bercakap, duk lawan tanya tentang satu berita besar, tentang satu kejadian besar yang nak jadi esok ni. Allazi hum fihi mukhtalifun, iaitu kejadian hari akhirat yang diperselisihkan. Hari ini kan semua orang percaya. Tuan-tuan, kita pergi duk hadir pengkebumian kawan kita mati, kita percaya tak kata saat lagi tutup tanah ni semua dalam nanti main muka dan nakir? Kita percaya tak percaya? Kan Nabi ajak apa? Nabi ajak bila mayat nak masuk dalam kubur, orang ada keliling kubur, ada kepai tanah, ada sodok tanah turun tu, sebut apa? Bismillah wa fi sabilillah wa ala millati rasulillah. Ini tiga aja. Masa tu tak ada nak cakap lain. Semua orang ada di keliling kubur tu, ada tolong sodok tanah, ada tolong kepai tanah bagi, ada mulut sebut apa dia? Bismillah, dengan nama Allah. Wa fi sabilillah, pada jalan Allah. Wa ala millati rasulillah, dan di atas agama Rasulillah dia ni mati. Ni tiga ayat Nabi ajak suruh sebut. Selesai tutup semua, akan didatangi oleh malakani aswadani azraqan, akan ada dua malaikat yang berpakaian serba hitam. Suruh malaikat akan suruh mayat dibangkit, duduk, ditanya dia, hang kenal tak siapa lelaki-lelaki ni? Dinampakkan muka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini benda semua mai dalam hadis yang sahih cerita. Persoalannya, kita percaya tak percaya benda tu? Kita pergi duduk tepi lubang kubur, duduk tengok orang duduk tanam, orang duduk tengok dia irin badan kawan tu macam mana, dia bubuh lagu mana, dia rongkai tali, ikat kain kapan macam mana, apa semua. Kita percaya tak kata saat lagi muka nakir nak mai, saat lagi dia ni nanti kena tanya, saat lagi kalau dia boleh jawab, Allah akan luahkan kubur dia maddal basar, seluas mata memandang. Dan kalau dia gagal soalan muka dan nakir, Allah akan sempitkan kubur dia sampai berselisih tulang rusuk dia. Kita percaya tak Tuhan Nabi doa? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang inilah surah An-Naba. Tuhan kata apa? Allazi hum fihi mukhtalifun. Ini hal ni adalah hal yang diperselisihkan oleh ramai orang. Kalla saya'lamun. Tuhan kata jangan begitu. Maksud apa? Jangan duk berselisih, jangan duk tak percaya cerita ni. Saya'lamun, pasal hampa sat hampa tahu kebenaran benda ni. Sat hampa tahu. Jangan duk selisih, jangan duk bangkang, jangan duk bantah, jangan duk kata tak percaya. Pasal apa? Saya'lamun, pasal sat hampa tahu bahawa apa yang Quran kata, apa yang Nabi kata tu betul. Ulang lagi,
Summa kalla sayalamun. Kemudian jangan begitu. Tuhan kata, pasal hampa nanti tahu kebenaran benda ni. Tu surah An-Naba. Tuan-tuan, bulan depan kuliah tak ada dah. Nak puasa dah. Nak puasa dah. Puasa ni maksudnya apa? Bulan kita nak pulun buat ibadah. Itu je. Ingat satu je. Mai bulan puasa ni aku dah kekurangan, aku dah ketinggalan, aku dah banyak dah aku terlepas. Hak kali ni aku nak pulun betul. Quran ni kok mana apa aku nak baca, aku nak tengok maksud dia, aku nak tengok makna dia. Aku nak je bulan puasa kali ni betul-betul belain daripada hak lepas-lepas. Azam tu kunci dah daripada Allah ni. Daripada Allah ni kena kunci dah azam ni. Dia nak mai Syaban ni, dia nak mai Ramadan ni, benda ni kena kunci dah, kena perketat elok-elok dah. Tunggu aja, bila mai aja Ramadan kali ni aku tak mau bagi bercalak. Ramadan kali ni aku tak mau bagi ada cacat. Ramadan kali ni aku tak mau bagi ada kekurangan. Ramadan kali ni aku nak buat yang terbaik lah. Pasal apa tuan? Pasal tak tahu kita ni nak mati bila. Minggu lepas sahabat 42 umur jatuh di bilik ayam. 42. Bini nak pergi kerja, suami dalam bilik ayam. Isteri pergi, abang saya pergi dulu. Tak jawab apa, bini pun pergi. Tinggal dengan anak umur 4 tahun dengan umur 1 tahun lebih. Ke 10, anak 4 tahun ni keluar pergi rumah sebelah. Abang dapat cik ayah sakit 4 tahun. Sebelah rumah duk vacuum kereta. Ayah sakit, mak mana? Mak ofis. Aku tinggal mai. Mana ayah? Mana ayah di atas? Tolak bilik ayah, tengok duk sembah, meninggal. Bini pergi kerja macam biasa. Berapa belah tahun dah duk pergi kerja macam biasa. Tak ada apa, tiba-tiba satu call mai. Tengok siapa ni? Ya, halo. Ni nama sekian-sekian ke? Ni suami meninggal, terkejut. 42. Meninggal pasal apa? Apa? Anak saya macam mana? Allahu Akbar, tuan-tuan. Sahabat telefon, ustaz, sahabat kita dah duk ikut kuliah ustaz, meninggal. Terkejut kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pidah apa-apa semua rumah sahabat-sahabat, rumah dekat dengan surau. Sahabat-sahabat kata, ustaz semalam main sembahyang Isyak je. Semalam main sembahyang Isyak pakai jubah putih, sembahyang Isyak. Tak nampak apa, biasa je. Tuan-tuan, dia pergi dah, kita dah doa elok-elok dah dekat dia. Allahumma bihaqqi Muhammad wa ali Muhammad alla tu'azziba hadzal mayyit. Ya Allah, dengan kebenaran Muhammad dan keluarga Muhammad, janganlah engkau azab mayat ini. Allahumma ja'al qabrahu radatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kubur dia ni satu taman syurga. Wala taj'al qabrahu hufratan min huffarin niran. Janganlah bagi jadi kubur dia ni lubang api neraka. Kita minta cantiklah kat dia. Dia dah lepaslah. Kita bila. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila kita bila tu, bila tak tahu persediaan untuk nak menghadapi saat itu yang nak kena buat. Bukan masa kita nak ambil teropong menteri pasola, nak tengok orang punya salah, bukan masa dia. Hari ni masa mau duk tengok kita. Hari ni masa mau duk ambil cermin bawah depan, tengok kita pada ujung rambut sampai ujung kaki. Aku ni. Macam mana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pergi jadi hal dengan Sayyidina Umar, dia letak kesalahan kat dia, bukan dia letak kat Umar. Macam itulah kita nak kena ikut. Kita ni tak usah peduli orang apa, duk kira hal orang ni tak habis. Kita sendiri pun tak selesai lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah beritahu, wahai orang-orang yang bukan Islam, orang kafir, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Hanya dibalas kamu itu dengan barang yang mengejar kufur kamu kepada Allah dan Rasul, iaitu balas neraka. Ya ayyuhallazina amanu, wahai segala orang yang beriman. Dan Tuhan bagi tahu orang kafir, bagi warning. Tuhan kata pula kepada orang yang beriman, wahai orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha.
Wahai orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni apa dia? Taubat yang sebenar-benar lagi suci hati. Taubat sungguh-sungguh. Menangis, tuan-tuan, terai bangkit, tengok pukul 3, pukul 4, pukul 4.30, pukul 5 pagi, sebelum subuh ni ambil ayat semayang, hafal sejadah, takbir Allahu Akbar, semayang. Dalam semayang tu panggil mai rasa bersalah ni. Dalam semayang kita panggil mai, bagi ingat balik, karang balik segala dosa yang kita buat sebelum ni. Bayang balik muka mak kita, bayang balik muka ayah kita, bayang balik apa dah satu dosa aku buat kat orang tua ni, bagi keluar air mata. Nabi kata apa? Minasyaqa'i arba', 4 tanda jahat manusia. Apa dia? Dia antaranya wajumudul ain, biji mata beku, tak reti nak teriak walaupun buat dosa. Itu tanda jahat kita. Kita tak pernah rasa bersalah, tak pernah rasa sedih, tidak pernah rasa kita tak betul. Kita duk kata orang aja tak betul. Maka air mata kita tak pernah keluar. Orang yang mata ni tak pernah keluar air mata, Nabi kata minasyaqa, di antara jahat manusia. Tanda jahat ada dalam diri kita, di antaranya apa dia? Kita tak pernah rasa bersalah. Maka Nabi SAW pesan sangat benda ni. Allah kata apa? Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubatlah olehmu kepada Allah dengan taubat nasuha, yakni taubat yang benar, lagi suci hati. Berazam untuk tiada kembali kepada dosa, dan juga menyesal dan meninggalkan terus dosa itu. Ini 3 syarat taubat. Dia kata syarat taubat ada 3. Apa dia? Yang pertama sekali, taubat sungguh-sungguh, bukan main-main. Sungguh-sungguh aku tak buat dah benda ni, taubat sungguh-sungguh. Yang kedua, berazam untuk tidak akan ulang buat benda tu. Dan yang ketiga, menyesal sungguh-sungguh. Dia kata sayup mau ada taubat itu sebilang-bilang dosa, seperti mana basuh sebilang-bilang najis. Macam mana kita tiap-tiap kali kena najis, tiap-tiap kali kita basuh, macam itulah tiap-tiap kali kita buat dosa, tiap-tiap kali kena bertaubat. Taubat ni tak boleh sekali je. Saya alhamdulillah lah 2 tahun lepas boleh juga sampai ke Mekah buat haji, saya taubat tinggal dah. Oh, dia bukan sekali seumur hidup. Taubat ni dia kena hari-hari. Pasal apa? Pasal dosa kita buat hari-hari. Macam mana tiap-tiap kali kita terpijak najis, kita pergi basuh kaki, macam-macam itulah tiap-tiap kali kita buat dosa, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dosa itu adalah najis batin. Dia kata dosa tu najis, tapi najis batin. Dia membusukkan hati kita. Dosa-dosa yang kita buat ni menyebabkan hati kita jadi busuk. Firman Allah, asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Tuhan kamu itu bahawa kafarah daripada kamu akan segala kejahatan kamu itu. Mudah-mudahan bila kita selalu bertaubat ni, dia menjadi kafarah. Kafarah ni maksudnya apa? Penebus kepada dosa-dosa yang kita buat. Firman Allah, wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasuk Allah akan kamu itu akan syurga yang mengalir di bawahnya segala sungai. Yang ni tak tahu nak apa, tuan-tuan. Beratus kali jumpa ayat ni. Allah sebut syurga, dia sebut kata mengalir di bawahnya sungai. Macam mana esok kita pakat-pakat masuk syurga, kita pakat-pakat tengok. Masa tu kita kata, oh yang ni yang Allah sebut. Rupa-rupanya hebat sungguh yang kata syurga ni mengalir di bawahnya sungai-sungai. Yauma la yukhzillahu an-nabi wallazina amanu ma'ahu. Hari akhirat adalah hari yang tiada menghina Allah akan nabinya dan segala orang yang beriman dengan Allah serta dengan nabi. Tuhan janji orang Islam walaupun di atas dunia ni dihina, orang Islam walaupun di atas dunia ni kena zalim. Tuan-tuan tengok apa jadi kepada orang Islam di mana puak-puak Sami duk bunuh ni. Masya Allah tuan-tuan, bakar salai mereka ni. Malang sungguh orang Islam ni, bumi mana dia duduk dia dilayan begitu. Tapi negeri yang orang Islam duduk, tatang mereka ni tinggi-tinggi. Nampak tak?
Ini yang duk jadi dalam dunia. Orang Islam ni duk bumi mana pun kena. Tapi orang Islam ni bumi dia sendiri, kalau orang mai duduk, oh dia bagi keistimewaan cukup baik. Nampak? Itulah orang Islam. Orang Islam ni Tuhan kata apa? Hari akhirat esok, yauma la yukhzillahu an-nabi wallazina amanu ma'ahu. Hari yang Allah tidak akan menghina nabi dia dan tidak akan menghina orang yang beriman yang ikut nabi dia. Akhirat itu hari kita. Akhirat itu hari kita. Dunia ni sijnul mukmin. Nabi kata kadang-kadang dunia ni dia jadi penjara orang yang beriman. Tapi akhirat esok itu hari kita. Allah Subhanahu wa taala berjanji dia tidak akan menghina nabi, dan siapa yang ikut nabi tidak akan dihina, iaitu hari kiamat. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nur, cahaya mereka orang yang beriman itu bercahaya di hadapan mereka itu di hari akhirat esok. Ni cerita ni di mana tuan-tuan? Cerita ni di mahsyar. Mahsyar ni tempat cukup dahsyat. Kalau orang pergi Mekah, dia duduk balik main duk abang kata Arafah ni cukup, padang Arafah ni cukup dahsyat, dia kata itu bukan bandingan. Mahsyar lagi dahsyat. Di mahsyar ni manusia sudah panas, sudah peluh tenggelam diri dia, bahkan sebahagian manusia duduk dalam gelap. Sebahagian manusia di mahsyar ni duduk dalam gelap. Hanya orang yang beriman sahaja cerah depan dia, dan kadar cerah itu bergantung kepada kadar amalan dia masa di atas dunia. Ni ayat ni nak cerita nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Nur mereka itu, nur orang yang beriman itu bercahaya di hadapan mereka itu, dan nur bercahaya di sebelah kanan mereka itu, iaitu atas kadar amalan mereka itu. Ada orang di mahsyar ni terang keliling dia, itu orang di atas dunia bagus. Ada orang cerah belah depan aja, kiri kanan belakang gelap. Ada orang cahaya yang Allah bagi dekat dia besar ibu jari ya cahaya, tapi masih ada cahaya, boleh juga duk jalan pelan-pelan. Ada orang tidak ada cahaya. Ini ayat Quran nak cerita dia. Setengah mereka itu nurnya umpama bukit. Ini dia nak beritahu tafsir ayat tadi. Setengah manusia di hari akhirat esok nur dia cerah seumpama bukit, dan setengahnya seumpama pohon korma, dan setengahnya nur seumpama ibu jarinya. Tiadalah ketika lalu titis siratal mustaqim. Itu dia. Ada yang besar ibu jari ya cahaya, dengan berbantukan cahaya besar ibu jari itulah dia nak pergi meniti sirat. Yang tu yang atas dunia ni tuan-tuan. Yang atas dunia ni kita bangkit pagi-pagi, sembahyang qabliyah subuh, sembahyang subuh, baca Quran. Ni pasal apa? Pasal nak bagi cahaya di hari akhirat esok. Tu yang di atas dunia ni cuba sedaya upaya bangkit dalam sebulan sekali sudah. Bangkit Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Pasal apa? Pasal nak bagi cerah di mahsyar esok. Benda-benda ni buat ni bukan saja buat. Pasal apa? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau hang buat baik, hang buat baik habuan hang, bukan habuan orang lain, habuan kita. Hang nak cerah tu kita, hang nak mudah lintas sirat tu kita, bukan orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah, yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana. Tuan-tuan cuba tengok ni ayat ni, tengok betul-betul. Wa yaqulun, dan berkata ni orang-orang di mahsyar esok ni, kata apa? Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Ni di mahsyar esok dalam gelap ni, nak lintas sirat ni dalam gelap ni, duk minta dekat Tuhan, minta ya Allah ya Tuhan, bagilah cahaya dekat kami ni sempurna. Ni tak cukup sempurna ni, nampak kelip aja ni, nak lintas titi ni tak apa nak nampak jelas.
Pada ketika itu manusia nak lintas sirat ni kata dekat Tuhan, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah kepada kami cahaya kami, tak cukup ni cahaya banyak ni. Waghfir lana, ya Allah ampunkanlah kami. Tuan-tuan, mahsyar minta ampun ada guna ke? Tak ada guna. Tapi nama kata manusia ni sampai ketika itu bila dia terjerat dengan keadaan yang susah, dia nak minta ampun kepada Allah. Jadi cerita minta ampun ni tuan-tuan bukan cerita mudah-mudah, bukan cerita ringan-ringan. Itu sebab tuan-tuan, itu sebab dalam apa hal pun yang paling utama ialah kita minta Tuhan ampun dosa kita. Itu paling utama. Nabi SAW bila masuk dalam Masjidil Haram, Nabi ke Kaabah, bila Nabi nampak aja Kaabah, Nabi terus angkat tangan doa. Kan dalam hadis cerita, bila sahabat cerita kepada sahabat lain, kata Nabi bila nampak aja Kaabah dia angkat tangan doa. Sahabat kata, adakah Nabi berdoa angkat tangan? Sahabat ni kata, iya, Nabi angkat tangan. Kemudian dalam menghuraikan hadis itu, Imam Nawawi kata apa? Apakah doa paling utama kita sebut bila nampak Kaabah ni? Apa doa paling utama? Imam Nawawi kata, minta ampun dosa. Itu dulu. Hak lain ni kendian. Mula sekali apa dia? Minta doa supaya ampun dosa. Tuan-tuan, kita duduk semayang hari-hari. Duduk antara dua sujud. Baca apa? Rabbighfirli warhamni. Lagi? Wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tu banyak tu dua kali minta ampun. Rabbighfirli, maksud dia apa? Ya Allah ampunkan aku. Tu doa antara dua sujud tu. Rabbighfirli, ya Allah ampunkan aku. Warhamni, ya Allah kesianlah pada aku. Wajburni, ya Allah tutuplah, perbaikilah aib aku. Warfa'ni, ya Allah angkatlah darjat aku. Warzuqni, ya Allah bagilah rezeki kepada aku. Wahdini, ya Allah bagilah hidayah petunjuk kepada aku. Wa'afini, ya Allah afiatkanlah aku. Wa'fu anni, dan maafkan aku. Nampak? Start Rabbighfirli, minta ampun. Last sekali wa'fu anni, minta maaf, maafkan aku. Maknanya apa dia? Minta ampun dosa ni tak tahu nak buat tuan-tuan. Kita pergi sembahyang mayat, sembahyang kawan kita mati, adik kita mati. Apa benda yang disuruh dalam doa? Doa apa? Takbir mula Fatihah. Takbir yang kedua selawat. Takbir yang ketiga apa dia? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu wa aghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataya. Minta supaya bersihkan dia ni daripada khataya, daripada salah silap dan dosa-dosa dia. Lain tak ada tuan-tuan. Cerita dia apa? Minta ampun, minta maaf, minta ampun, minta maaf, minta ampun. Nabi SAW bila pergi ziarah orang sakit, Nabi baca doa apa? Bila sampai di depan jenazah yang doa ada hati-hati itu, Nabi sampai, Nabi doa apa? Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu minal mahdiyyin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Minta ampun juga. Allahumma ighfir li Abi Salamah. Bila Nabi pergi ziarah Abu Salamah mati, minta ya Allah ampunkanlah Abu Salamah. Warfa' darajatahu minal mahdiyyin, angkatlah darjat dia ni hak mati ni di kalangan orang yang mendapat hidayah. Waghfir lana wa lahu, ya Allah ampunkanlah kami hidup ni dan dia yang dah mati ni, ya rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam. Cerita dia apa? Minta ampun. Maka mai dalam ayat kita duk baca ni, Tuhan kata apa? No, di hari akhirat esok manusia ni memerlukan pengampunan Allah. Walaupun hari itu bukan hari untuk Allah bagi pengampunan, tapi manusia ni bila dia mai susah nak lintas sirat tu, pum kata keluar di mulut dia, dia kata Rabbana atmim lana nurana, ya Allah bagilah sempurna ni cahaya kami ni, waghfir lana, dan ampunkanlah kami. Manusia tahu dah yang cahaya hidup jadi malam tak nampak jalan ni pasal apa? Pasal dosa banyak sangat. Nampak tuan-tuan?
muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka berkata mereka itu, yakni segala orang yang mukmin, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami nur kami dan ampunkanlah bagi kami akan segala dosa kami. Firman Allah, innaka ala kulli syai'in qadir, bahwasanya engkau ya Allah atas tiap-tiap suatu maha berkuasa. Benda ni semua atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, ya ayyuhan nabi, wahai Nabi Muhammad, jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim, perangilah olehmu akan segala kafir dengan pedang, dan segala munafik itu berhujah dengan lidah dan juga dalil, dan hendaklah kasar olehmu atas mereka itu dengan perkataan. Itu dia perintah Allah. Perintah Allah kita dengan orang kafir ni apa dia? Jahidil kufar wal munafiqin, berjihadlah lawan mereka ni, waghluz alaihim, dan dengan mereka ni modok tegas. Dengan kafir ni Allah Subhanahu wa taala kata waghluz alaihim, dan hendaklah kamu tegas dengan mereka. Tak boleh dengan mereka ni, kalau kita terlampau pergi buat lembek tengkok, kita kena ikut mereka. Dalam bab yang menyentuh agama, lebih-lebih lagi ketegasan kena ada. Kita berkawan pasal apa? Pasal Islam suruh berkawan. Inna ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, kami jadikan hampa berpuak-puak, berbangsa-bangsa macam-macam, lita'arafu, supaya hampa kena mengenai, berkawan. Takat tu. Tapi hang jangan randuk mai agama kami. Di sana ada satu garisan yang kita bubuh. Jangan randuk mai ke garisan ini. Ini agama kami, ini keistimewaan agama kami. Jangan sekali-kali buat main-main dengan agama kami. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka Allah sebut jahidil kuffar wal munafiqin waghluz alaihim, perangilah olehmu akan segala kafir itu dengan pedang, dan segala munafik itu berhujah dengan lidah dan menggunakan dalil, dan hendaklah kasar olehmu atas mereka itu dengan perkataan. Kasar ni maksudnya apa? Tegas bila bercakap. Ni hak selebih itu pendapat kawan yang karang kitab ni. Dia lebih lagi, dia kata apa? Yakni hendaklah kamu jerakah tengking orang kafir ni. Mudah-mudahan benak hati mereka itu, beriman mereka itu seperti lidah mereka itu. Ini dia tambah. Dia marah tunggu ni, nampak kata ni. Dia suruh jerakah tengking. Islam tak suruh dulu tu. Dalam ayat lain Tuhan kata apa? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dia maklum tu. Tuhan kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kamu suruh mereka kepada jalan Allah ni bil hikmah, dengan cerdik, dengan bijak, secara pandai. Wal mau'izatil hasanah, bawa contoh-contoh yang baik kepada mereka. Bawa contoh yang baik untuk mereka tengok. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan berdebat, berbahas, berbincang dengan mereka dengan cara yang baik. Dia tak suruh bila jogah tak tentu kalau kat mereka ni, tak boleh. Pasal apa? Itu bukan dakwah namanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir, dan tempat kembali mereka itu, yakni kafir munafik ini, ialah neraka Jahannam. Kalau sampai mati, mereka ni tetap dengan kafir. Mereka kembali ke neraka Jahannam, dan itulah sejahat-jahat tempat kembali, iaitu neraka. Kemudian dia main pula perumpamaan Tuhan nak buat ini menarik. Tuhan nak abang kata dalam dunia ni kadang-kadang kita rasa macam tak kena, tapi itu yang Tuhan buat. Kan kita tengok, awak lah Tuhan bagi mati dia ni anak baru umur 4 tahun. Takkan Tuhan tak tahu kot? Kan? Ada tak ada kadang-kadang orang dia terlintas macam tu? Kan, ada satu kawan saya, dia bukan orang Islam, duk sembang dengan dia boleh lah cakap dia bukan orang Islam. Dia kata duk bincang pasal perfect, pasal kesempurnaan. Dia kata mana ada benda perfect dalam dunia ni? Dia kata tak duk dengar dia nak ikut mana. Dia kata Tuhan pun tak perfect. Kawan tak ada lesen, kan? Kita tak boleh cakap begitu, tapi dia cara tak ada lesen dia boleh cakap. Dia kata Tuhan pun tak perfect. Dia kata, saya kata apa saya cakap macam tu? Dia kata cuba tengok, dia kata
Ini yang duk beranak mai cacat lah, apa mata buta lah, otak jadi apa mental retarded apa, ni semua dia kata ni semua Tuhan lah punya pasal. Dia kata dia bigo tu. Dia kata kalau Tuhan perfect, dia kata kalau Tuhan sempurna, ni cakap orang tak ada alis saya ni. Dia kata kalau Tuhan sempurna, dia kata apa sih yang dia pergi buat ni cacat-cacat ni semua. Dia pergi buat bagi jadi orang buta apa, bukan kata kawan yang buta tu susah, habis anak beranak dia semua susah nak jaga orang buta ni. Hidup buat orang bagi jadi gila lah apa, ni semua pasal apa? Dia kata ni semua pasal Tuhan pun tak sempurna, dia kata. Saya boleh ingat hati patutlah angkat pihak. Kita tak boleh kata lagu tu. Pasal Allah dia buat apa pun dia ada hikmah di sebalik tu. Allah takdirkan satu keluarga dapat anak kurang upaya. Apa hikmah dia? Hikmah dia Allah nak bagi pahala lebih kepada mak pak ni. Mak pak ni bila dapat anak macam tu, dia pun tak pernah protes, tak pernah marah Tuhan, tak pernah, dia syukur pada Allah. Alhamdulillah. Orang lain tak ada anak langsung, aku ada anak. Allah bagi ini amanah aku. Aku jaga dia sampai bercerai nyawa aku. Kalau aku mati dulu, aku nak jaga dia. Maka itu hikmah Allah jadikan budak ni, mak pak dia dapat ekstra pahala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tengok apa benda pun daripada angle yang positif. Ada benda yang Allah buat dalam dunia, kita tengok, dia kata Allahu Akbar, sayang. Dia sayang pasal apa? Saya gak malak yang bini tu awak dah lelaki lagu tu. Lah gila, kita pula dia kata lagu tu. Ni kita ni. Kita kata Allah sayang betul bini saya gak malak pergi dapat lelaki lagu tu awak dah. Dia kata, kawan seorang lagi pula kata tak boleh, ni jodoh ajal maut ni semua Tuhan. Tak lah, Tuhan pun patut padan. Dia kata Allahu Akbar. Contoh dia boleh bercakap lagu tu. Dia kata Tuhan pun patut padan lah. Dia kata yang pergi bagi Allahu Akbar. Dia kata tapi aku tak orang kata lah. Tapi kata lah. Dia kata aku tak orang kata. Nampak manusia ni Allah bagi ni ayat nak main ni nak cerita yang tu lah. Nak cerita apa ni? Ayat yang berikut ni nak cerita apa? Nak cerita kata Nabi Allah Nuh alaihi salam, Nabi Lut alaihi salam, Nabi bini jahat. Nabi Allah Nuh alaihi salam tu Nabi, pergi dapat bini jahat, bini tak beriman dengan dia. Nabi Lut alaihi salam Nabi cukup hebat, pergi dapat bini bukan sahaja tak beriman, bahkan mengkhianati dia. Ni ayat yang main ni dia kata apa? Daraballahu mathalan lilladzina kafaru. Telah berbuat Allah Subhanahu wa taala bandingan bagi segala kafir, iaitu tiada dapat seorang menolong lepas daripada neraka. Ni ayat nak main ni Tuhan nak buat bandingan. Nabi Lut, Nabi Nuh tu Nabi, bini tak beriman, bini mati kafir. Boleh tak Nabi Nuh, Nabi Lut tolong bini dia? Tak boleh. Walaupun hang bini Nabi, tapi hang tak beriman dengan apa yang Nabi bawa, Nabi tidak boleh tolong walau bini dia sekalipun. Dan dia beramai pula kisah hak terbalik pula, hak lagi satu. Cerita apa pula? Cerita perempuan baik pergi dapat lelaki jahat. Contohnya apa? Firaun ni Masya Allah, dia sampai ke tahap dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan hamba. Dia suruh orang sembah dia. Dia pergi dapat bini nama apa? Asia. Asia ni beriman dengan Nabi Allah Musa alaihi salam. Nampak? Kalau orang tidak cukup iman, dia akan kata, dia kata Allah, dia kata yang Tuhan pun, dia kata bagilah Asia tu dekat Nuh, dia kata. Dia kata lagu tu. Dia kata yang bini Nuh ni bagi ke Firaun, meliput dua-dua kali. Hang lagi pandai pada Tuhan ke? Ini Allah nak bagi tahu dekat kita. Dalam dunia ni memang Allah buat benda ni atas sebab-sebab yang Allah aja yang tahu. Kita tak tahu dan kita tidak ada hak pun untuk komplain benda ni. Maka mai ayat ni dia kata apa? Allah buat perumpamaan kepada orang-orang kafir. Imra'atan Nuh wa imra'atan Lut, iaitu isteri Nabi Allah Nuh dan isteri Nabi Allah Lut alaihi salam. Sifat keduanya ni nak cerita ni, bini Nabi Lut dengan bini Nabi Nuh ni perangai macam mana. Dia kata kanata tahta abdaini min ibadina salihain. Dia kata adalah kedua itu
yakni kedua isteri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu pada bawah dua hamba aku daripada segala hamba aku yang saleh keduanya. Allah kata, aku takdirkan Nuh menikah dengan satu perempuan, yang perempuan ni duduk di bawah perintah Nabi Nuh, dan aku takdirkan Lut menikah dengan satu perempuan, dan perempuan ni duduk di bawah perintah Nabi Lut. Dua-dua hamba aku Nuh dan Lut ni, mereka ni min ibadina salihain, mereka ni hamba aku yang saleh keduanya, iaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Fakhanatahuma, maka khianat kedua perempuan itu akan kedua hamba aku itu. Tuhan kata, aku pilih dia bagi jadi bini Nabi, patutnya hang mau syukur banyak-banyak. Oh, hang tak syukur dapat suami seorang Nabi, hang khianati pula dia. Ini Tuhan kata, kufur kedua isteri Nuh dan isteri Lut itu pada agama yang dibawa oleh suami mereka. Dan dia kata, Wahilah kata kepada kaum Nuh. Wahilah nama isteri Nabi Nuh. Dalam tafsir ada bawa nama ni, tapi berbeza. Dalam Quran tak ada sebut. Kata isteri Nabi Nuh ni, satu riwayat kata nama Wahilah, satu riwayat kata nama Wafilah. Wahilah dengan Wafilah, ada dua riwayat tentang nama ni. Kata isteri Nabi Allah Nuh, dia kata Nuh gila. Bini kata laki gila. Nak kata apa? Orang lebih lagi lah. Orang lebih lagi lah. Kan kita ni cedera. Kalau orang kata kat kita cedera, tapi kalau adik-beradik kata lagi cedera. Nampak tak? Orang akan guna benda tu. Apa kata, apa abang dia sendiri pun condemn dia. Allahu Akbar. Yang tu bom nuklear. Abang dia sendiri pun condemn dia. Apa duk sanjung dia apa? Abang dia pun condemn dia. Padahal abang tu yang tak boleh pakai. Tapi bila abang condemn ni, kuatlah. Orang guna benda tu bercakap everywhere. Sama macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Bila mai adik-beradik dia sendiri menolak seruan dia, orang guna dah benda tu. Dia kata apa, Muhammad nak ajak orang apa, adik-beradik dia pun bukan semua ikut dia. Nampak tuan? Cedera Nabi sallallahu alaihi wasallam atas tahmahan yang begitu. Bila isteri Nabi Nuh sendiri pi habang ke orang, dia kata apa saya ikutlah Nuh ni laki aku. Hampa kenal dia tak mana? Aku bini dia. Aku lagi kenal dia. Aku nak abang kat hampa senang ya. Dia ni gila habis. Oi, kita pun dengar. Oi, bini dia ni kata dia gila. Hampa nak kata dia bagus apa? Bini dia kata dia gila. Ini penyakit ataupun sifat tak elok yang ada kepada isteri Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan Wa'ilah ataupun isteri Nabi Lut tunjuk kepada kaumnya atas laki-laki jamuan yang datang pada Nabi Lut pada siang dengan isyarat asap dan pada malam dengan isyarat api. Ni pula dah isteri kepada Nabi Allah Lut alaihi salam, nama dia Wa'ilah. Dia ni pula pi jadi apa? Pi jadi pembocor rahsia. Ingat balik apa cerita tentang Nabi Lut ni. Nabi Lut ni apa penyakit yang kena kepada kaum dia? Nabi Lut ni, dia dah baca kisah tafsir panjang di masjid mana betul ni, Masjid Matang Buluh. Nabi Lut ni tuan-tuan, dia hidup satu zaman dengan Nabi Ibrahim, kampung sebelah-sebelah. Nabi Ibrahim balik ni, Nabi Lut balik ni. Apabila Jibril disuruh oleh Allah mai terbalikkan kaum Nabi Lut ni, Jibril nak kalih bumi Nabi Lut ni, singgah rumah Nabi Ibrahim dulu. Singgah nak abang dua benda. Satu, nak abang kata Ibrahim, hang dah tua dah, tak ada anak lagi. Ni Tuhan suruh abang, lepas ni bini hang nanti mengandung. Nabi Ibrahim dengar apa dia? Bini nanti mengandung, hang akan dapat anak lelaki-lelaki dan anak hang akan jadi Nabi. Nabi Ibrahim kata, kau nak melawak pun bak lain lah. Kalau nak melawak pun bak lain lah. Aku dengan tua ni, dengan bini pun dah umur apa-apa, main doa abang nak pergi beli botol susu ni semua leceh lah. Kan? Allah suruh kita. Itu satu.
Kita refer balik dalam tafsir apa nama surah Al-Hijr ke apa, baca cerita detail. Yang kedua, nak abang, kami ni on the way, bukan nak main tanah je, nak pergi kampung sebelah, nak pergi kalih bumi tempat duduk kaum Nabi Lut. Ini cerita, kata Ibrahim dengan Lut hidup sezaman. Bahkan kalau tengok di dalam Taurat, dia kata apa? Dia kata Lut ni anak menakan Nabi Ibrahim. Dalam Taurat dia kata Lut adalah anak penakan Nabi Ibrahim. Mereka ni hidup bersebelahan, tapi umat Nabi Lut mengamalkan bahasa yang terkenal hari ni, dia kata sodomi, liwat. Dia tak boleh tengok orang lelaki tu, apa nama dalam Quran kata ata'tuna dzukran minal alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun. Tuhan sebut ni, adakah hampa ni, Tuhan kata dekat kaum Nabi Lut, adakah hampa ni nak mendatangi orang laki-laki? Hampa ni laki-laki, adakah hampa nak mendatangi orang laki-laki? Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Hampa nak tolak ke tepi isteri yang Allah bagi jadi kat hampa. Bini duk ada tapi duk ligan jantan. Adakah hampa nak jadi macam tu? Bal antum qaumun adun. Tuhan kata, tapi nama kata hampa ni manusia jenis melampau batas. Hak halal duk ada, nak pergi cari hak haram. Ni nama kata manusia ni qaumun adun, kaum yang melampau batas. Kalau dalam bahasa kesihatan ni, dia kata geng yang mengamalkan sodomi, liwat ini, dia kata orang yang mengalami masalah mental disorder. Dia kata otak gelong, gila, mental disorder. Dan orang yang terlibat dengan liwat ni, dengan sodomi ni, dia penyakit dia apa? Dia addicted, dia ketagih. Walaupun kena tangkap, walaupun dah kena apa, dia buat lagi, dia jadi macam budak ketagih dadah tu. Macam ni orang yang ketagih dengan sodomi ni, dengan liwat ini. Malapetaka ni sudah menimpa kepada umat kaum Nabi Lut. Sudah timpa mereka benda ni. Dan sampai dengan kerana tu sampai hari ni, kalau ada rezeki, kita nak pergi umrah, kita singgah di Jordan, kita pergi tengok yang kata tempat Laut Mati ni, tempat Allah terbalikkan kaum Nabi Lut. Jadi dia panggil Al-Bahrul Mayyit. Kalau kita pergi Jordan, dia tulis di signboard tu Al-Bahrul Mayyit, berapa kilometer lagi nak pergi. Dia merupakan satu lokasi yang paling rendah di dunia. Dia ada below, apa dia panggil, below sea level. Dia bawah lagi daripada aras, daripada permukaan laut ni. Dia buat kajian, dia kata bawah 423 meter di bawah aras laut. Sebab arkeologis barat, arkeologis Jerman ni, orang yang pergi buat kajian tentang batu-batu apa yang ada ni, dia pergi buat kajian tu di kawasan Laut Mati tu. Kenapa Laut Mati tu duduk di kawasan yang bawah daripada permukaan laut? Pasal apa? Pasal dipercayai berlaku satu bencana di tempat tu yang berbentuk hempasan. Orang Jerman, bukan orang Islam, tapi dia arkeologis, ahli kaji batu ni. Dia kata kawasan tu pergi jadi kawasan yang paling rendah di muka bumi ni. Pasal apa? Pasal benda tu terbentuk, dia kata hasil daripada satu hampuk dekat, terbenam pergi jadi bawah daripada permukaan laut. Ni kajian orang putih. Dan kajian itu bertemu cerita dia dengan cerita Al-Quran. Sampai hari ni kalau kita pergi di Laut Mati tu, dia dua tebing lah. Tebing balik timur ni tebing Jordan, tebing balik barat ni tebing Israel. Dia panggil West Bank, tebing barat. Itu tu semua tebing Laut Mati. Arah apa nama ke barat daya, utara selatan, timur barat, balik ni tenggara, balik ni barat daya. Arah ke barat daya ni, ke sebelah Israel ni, sampai hari ni ada lagi dia panggil Mount Sodom. Sampai hari ni untuk balik sekali lagi buka apa Google Map, pergi cari Mount Sodom. Dia ada sebelah Laut Mati. Dikekalkan lagi dalam bahasa agama disebut sebagai Sadum.
Sadum, negara Sadum. Sadum ni negara dia panggil sebagai city of the sinner. City of the sinner ni maksud bandar orang yang berdosa. Dia panggil bukit tu, gunung tu sebagai Mount Sodom, Sadum. Daripada asal perkataan yang jadi sodomi, liwat ni. Benda tu berlaku sungguh. Quran cerita. Dan kajian hari ni pula menunjukkan kesahihan cerita Quran itu. Dan pihak natural di Israel ni, pihak alam sekitar kalau kita nak kata hari ni, mereka buat kajian tentang Jabal Sadum ni, tentang Mount Sodom ni yang masih ada di sebelah Israel ni. Bukit Sadum ini membesar. Dia terbentuk, bukit itu terbentuk daripada garam yang ni di Laut Mati ni. Dia terbentuk, dia makin besar. Dia buat kajian tentang Jabal Sadum ni, tentang Mount Sodom ni. Dia kadar membesar dia tu, setahun dia naik 3.5 mm. Setahun 3.5 mm, kecil ya. Tapi ratus ribu tahun dah, benda tu dah jadi satu bukit besar. Allah Subhanahu wa ta'ala saja mengekalkan benda tu sebagai nak beritahu dekat kita betapa dahsyatnya ni cerita tentang orang yang mengamalkan dosa liwat ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Quran kalau tuan-tuan tengok surah Al-A'raf, dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Az-Zariyat, dalam surah Al-Hijr, dalam surah Al-Qamar, cerita tentang kaum Lut dan juga amalan liwat mereka ni. Cerita ni tak habis-habis. Dan akhirnya apa jadi kepada kaum Nabi Lut ni? Tuhan kata fa akhadhathumus sayhah musyriqin. Dan kami mengambil tindakan kepada kaum Nabi Lut yang mengamalkan liwat ini. Kami datangkan kepada mereka azab dalam bentuk sayhah. Sayhah ni maksudnya jerakah Jibril. Jibril mai, dia jerakah dulu sebelum dia terap tu. Jerakah tu azab. Mati dah orang dengar jerakah Jibril tu, mati dah. Dan sebahagian lagi mati di terap. Dan benda tu berlaku musyriqin. Kalau tuan-tuan buka dalam surah Al-Hijr ayat 73 sampai 75 dia cerita benda ni. Azab itu berlaku musyriqin ketika syuruk. Kan kita ada tengok je ni waktu semayang ni dia ada waktu syuruk. Syuruk ni maksud dia apa? Matahari tengah naik, syuruk. Sebelum waktu duha dia panggil waktu syuruk. Waktu tak boleh semayang, waktu haram semayang. Nabi Lut alaihi salam Tuhan suruh keluar. Habis-habis subuh, time nak masuk subuh, keluar. Duk keluar, duk berjalan pergi tu, boom bunyi di belakang ni. Kena dah. Kena pada waktu syuruk. Allah sebut dalam Quran fa akhadhathumus sayhatu musyriqin. Dan kami ambil tindakan azab depa dengan sayhah, dengan jerakah Jibril pada waktu syuruk. Faja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan bumi itu hak bawah naik ke atas, atas turun ke bawah. Kami terap depa ni semua sekali. Wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Tidak cukup dengan itu, kami hujani mereka dengan batu yang dibakar di neraka sijil. Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin. Itu adalah satu teladan kepada orang yang mau mengambil teladan. Tuhan kata. Walaupun begitu Allah buat, sampai hari ini ada lagi amalan liwat ni. Ada lagi. Anak-anak kita masuk sekolah, duduk sekolah-sekolah asrama ni, kadang ada juga kes-kes macam ni jadi. Warden di sekolah-sekolah asrama ni kadang pening kepala. Budak-budak senior tingkatan 4, tingkatan 5 ni, bila ada budak baru masuk tingkatan 1, mereka pergi nak buat kerja-kerja kaum Nabi Lut ni. Kalau hampir repot kat cikgu, dia ragging. Ada dalam kes budak ni lari pergi habaq juga, takut pergi habaq juga kat cikgu. Bila habaq kat cikgu, warden pening kepala. Benda ni duk ada lagi. Nabi kata apa? Nabi kata inna akhwafa ma akhafu ala ummati amalu qaumi Lut. Nabi SAW kata, sesungguhnya benda hak aku paling takut jadi kepada umat aku ialah amalan kaum Nabi Lut. Aku takut benda ni.
Pasal apa? Pasal benda ni bila kena, dia addicted, dia ketagih, dia tak boleh nak stop. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tiba-tiba isteri Nabi Allah Lut alaihi salam, dia pula pergi jadi orang jahat dalam rumah Nabi Lut. Bila mai saja tetamu yang merupakan malaikat yang mai rumah Nabi Ibrahim, lepas tu mai di rumah Nabi Lut, nak abang kata Lut, esok subuh hang keluar. Pasal apa? Perintah Allah sudah mai, kami nak buat kerja kami. Nabi Lut kata, hampa ni siapa? Pasal apa? Pasal bila dihidangkan kambing panggang, dia pun tak mau makan. Dia kata, ni awak tak mau makan pasal apa? Tak suka kambing ke? Kalau mau hak lain pun nak pergi cari pelanduk ke apa? Bukan masalah pelanduk, bukan masalah kambing. Masalahnya kami malaikat, kami tak makan, tak minum. Allahu Akbar. Ni malaikat ni, malaikat. Kami main ni atas tugas. Kami main ni, kalau kata Allah ni boleh claim mileage lah. Main atas tugas. Kami main ni atas tugas ni. Kami bukan main makan angin, bukan bercuti ni. Main atas tugas. Kami dah singgah tempat Nabi Ibrahim. Ni main sini nak abang. Kata esok subuh mau duduk jalan. Pasal kami nak buat kerja esok. Esok kami punya kerja di sini. Nak buat apa? Kami nak terak bumi ni. Lepas itu Allah akan turunkan hujan batu kerikil yang dibakar di neraka. Dalam surah lain cerita pula, batu tu, tiap-tiap biji batu yang digugurkan ke atas kaum Nabi Lut itu ditulis dah nama, siapa nak kenal. Kita buka dalam Quran. Ini cerita Quran, bukan cerita hadis. Kalau cerita hadis, tuan-tuan boleh tanya, Ustaz, sahih ke hadis tu? Dan ini cerita Quran, cerita batu yang nak dihujankan ke atas kepala mereka ni, batu yang dah tulis nama dah, nama anak kena ni siapa, tulislah di batu tu. Dan batu tu memang pergi cari dia ni. Tuan-tuan, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala jangan main-main. Itu aja nak. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So isteri Nabi Allah Nuh alaihi salam, dia kata Nabi Nuh gila. Manakala isteri Nabi Allah Lut alaihi salam pula, dia yang membocorkan rahsia. Bila ada orang lelaki mai di rumah Nabi Lut, dia akan beritahu kepada orang kampung. Kalau siang, dia akan cucuh bagi naik asap. Depa tengok asap, okey, rumah Nabi Lut ada tetamu lelaki, depa pun gosok-gosok gigi. Kalau malam, dia bakar api bagi menyala. Dia tengok, oh okey, api ni tanda kata Nabi Lut ada tetamu lelaki. Dia serbu api, dia lengkong rumah Nabi Lut sampai Nabi Lut keluar kata kat dia, tolong bagi muka dekat aku, yang main ni tetamu aku, jangan pada buat apa kat dia ni. Punya teruk, kemaruk ambil dia tu. Ni tetamu main dalam rumah Nabi Lut ni main duk lengkong rumah, duk ndap tengok ni, jantan sama jantan ni, dia syok dengan dia tu. Wal'ayazubillah. Dan benda ni diceritakan di dalam Al-Quran, kejadian yang berlaku ni. Baik, dan suka kaumnya, yakni kaum Nabi Lut, maksudnya syok kaum Nabi Lut ni dengan mereka itu, dengan tetamu hamai ni, mereka menitik elok, mereka syok sama-sama laki-laki. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Maka tiada mengaya, yakni tak memberi faedah, tiada boleh menolong kedua Nabi itu akan kedua isteri mereka itu lepas daripada azab Allah. Tak payah. Oleh kerana aku Nabi, hang bini aku, tapi hang tak ikut agama aku, esok akhirat aku tak boleh tolong. Itu dia nak ceritanya. Kemudian dia kata, firman Allah, wa daraballahu mathalan lillazina amanu, dan telah buat contoh oleh Allah akan bandingan segala orang yang beriman dengan rasulnya, tiada mudarat akan dia oleh isterinya akan suaminya yang kafir itu. Itu dia. Ni pula cerita sebaliknya. Laki kafir, bini beriman. Bini tak boleh tolong laki dia di hari akhirat esok. Cerita apa? Iaitu cerita Imra'ata Fir'aun, isteri kepada Fir'aun, Raja Mesir yang bernama Asiyah binti Mazahim. Nama isteri dia Asiyah binti Mazahim. Asiyah beriman dengan Nabi Musa, yakni tak kala beriman ahli sihir Fir'aun. Ahli sihir Fir'aun kita dah cerita, dia duk bela ahli sihir. Hampa hari-hari mahirkan ilmu sihir hampa, aku bayar gaji. Fir'aun syok dengan ilmu sihir ni sampai tahap tu, siapa pandai sihir semua mai kat dia, dia bayar gaji. Kerja mereka apa dia? Dalami ilmu sihir. Bila mai Nabi Musa dengan mukjizat tongkat dia, bila mai duk berjumpa berdepan, Allah perintah dekat Nabi Musa lempang tongkat, bila jadi ular besar.
Ahli-ahli sihir ni apa duk ada di tangan, tali ke apa ke, baling semua jadi ulang. Akhirnya ulang yang daripada tungkat Nabi Musa makan Nabi ulang ahli sihir ni. Ahli sihir kata apa? Oi, kalau macam tu Musa, hang bukan ahli sihir. Dia kata hang ni satu kuasa mai daripada Allah, Tuhan sekalian alam. Sebahagian daripada ahli sihir beriman. Pada masa itulah Asia isteri Firaun beriman. Bila dia tengok-tengok, dia kata kalau ahli sihir pun mengaku kata Musa ini nabi, maka aku memilih untuk nak beriman dengan Musa. Ini cerita Asia mula beriman, dia kata. Maka dengan kerana berimannya Asia itu, diazab oleh Firaun akan Asia itu dengan telentang dan dipaku dua tangannya dan dua kakinya. Itu dia. Walaupun hang bini aku, dia kata, tapi hang lawan aku. Dia kata, hang jangan duk ingat kata aku sayang sangat ke hang apa semua. Hang kerana hang bantah aku akan kenakan hukuman pada hang. Aku cari bini lain, tak ada masalah. Ni Firaun ni. Apa dia buat dengan Asia, isteri dia ni? Apa dia buat? Dia paku tangan dengan kaki isteri dia ni dan ditaruh batu kisap gandum di atas dada isterinya. Dia buat lagu tu. Apabila tiada orang datang, maka malaikat datang menaungi akan Asia daripada panas matahari. Allah hantar mai. Malaikat mai bagi teduh Asia ni. Macam mana Bilal kena jemuk tengah panas buh batu atas dada, macam itulah Asia isteri Firaun kena. Malaikat mai bagi naung, bagi teduh Asia ni. Idh qalat, Quran kata. Dan ingatlah ketika diazab Asia ini, berdoa Asia kepada Allah. Dia kata, Rabbi bani li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amali. Ni dalam keadaan tangan kena paku, kaki kena paku, batu duduk atas dada ni, Asia doa pada Tuhan. Dia kata, Rabbi, wahai Tuhanku, ibni li indaka baitan fil jannah, binakanlah untuk aku satu rumah di dalam syurga. Wa najjini min fir'aun wa amali, dan lepaslah aku ni daripada gangguan Firaun dan kerjaan dan azabnya. Dia minta doa kat Tuhan, ya Allah tolonglah bagi satu rumah kepada aku dalam syurga. Dia kata, dan lepaslah aku daripada kena dera dengan Firaun ni. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan lepaslah aku daripada segala kafir kaumnya. Maka dibuka Allah, dilihat oleh Asia akan rumah yang diperbuat itu, maka mati Asia dalam keadaan senyum mulutnya. Ini Quran cerita ni. Bila dia minta, ya Allah bagilah satu rumah pada aku dalam syurga, Allah buka hijab, mata Asia ni nampak rumah yang dia nak pergi saat lagi ni dalam syurga. Nampak senyum dia dan mati dalam senyum. Ini yang Asia dapat. Sehingga kata Firaun, cuba kamu lihat Asia, nak mati pun masih senyum. Gila dia ni, dia kata. La ilaha illallah. Orang kalau nak mati ni takut muka dia ni lagu duk senyum, mati senyum. Firaun kata, hang tengok macam ni tak gila ke ni? Nak mati patut mau duk takut, dia ni nak mati lagu duk kenyah senyum. Ini orang gila, dia kata. Walhal Quran kata apa? Dia senyum pasal dia minta rumah dalam syurga tu, Allah bagi dia nampak, maka dia senyum. Tuan, baik, firman Allah, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha. Ini boleh cerita panjang lagi, tapi 9.5. Ada lagi 5 baris lagi kalau saya berhenti mengkelan, tuan-tuan, nak sambung pula lepas raya tu. Kan? Jadi dia tak boleh dah nak cerita panjang-panjang, dia kena habaq lagu tu aja. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam anak Imran yang pelihara akan farajnya daripada sampai laki-laki kepadanya dengan nikah ataupun zina. Ini mak Nabi Isa. Mak Nabi Isa, Maryam anak Imran. Kan? Tak menikah, tak berzina, tak apa, tiba-tiba mengandung, lahirkan satu putera menjadi Nabi yang second last sebelum Nabi Muhammad, iaitu Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini satu manusia istimewa. Fanafakhna fihi min ruhina, maka kami, yakni Allah, tiup padanya faraj Maryam itu daripada roh kami. Ini cerita Allah nak bagi tahu kata Maryam itu wanita suci. Dia tak menikah dan dia tak berzina, dia mengandung tu pasal apa? Pasal Allah meniupkan rohnya ke dalam rahim Maryam ini, iaitu roh Isa ditiup Jibril pada leher bajunya sampai ke farajnya,
maka bunting Maryam itu dengan Nabi Allah Isa alaihi salam. Ini cerita dia. Quran habaq macam tu. Dan benda ni khusus untuk Maryam saja. Tak boleh hari ni pergi tengok mengandung pak dia kata ni habis 2 jam dengan siapa? Dia kata pak roh tiup. Yang ni mau bagi backhand kat dia. Oh, jangan-jangan benda ni bukan, dia tak boleh apply kepada semua orang. Ini khusus untuk Maryam binti Imran sahaja. Macam tu. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubih. Dan membenak Maryam dengan segala kalimah Tuhannya itu dan segala kitab Tuhannya yang turun daripada langit ke atas anbiya seperti Nabi Ibrahim dan juga Taurat Nabi Musa dan kitab yang diturunkan kepada anaknya iaitu Injil kepada Nabi Isa. Maryam ni beriman dengan kitab-kitab yang dulu. Orang baik-baik. Dari Imran, bapa dia tu pun sendiri orang baik-baik yang tak boleh nak cerita sebab masa ni. Kan? Orang baik-baik. Maka sesuai dengan keturunan dia yang baik-baik ni, dia awal-awal dah beriman. Sebelum dia lahir Nabi Isa, dia dah beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Baik Taurat, baik Injil, baik Zabur, baik Quran, baik apa, semua ni kitab samawi, Allah yang buat turun. Mereka yang hidup pada zaman tu ikut kitab tu. Maka Maryam, mak Nabi Isa, dia beriman dengan Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Baik, dia kata wa kanat minal qanitin, dan jadilah ia, yakni Maryam itu, daripada jumlah segala kaum yang banyak taat kepada Allah. Itu dia. Oh, ini cerita panjang ni. Macam mana dia waktu diletakkan, tiba-tiba pokok tak ada buah, tiba-tiba jadi buah makanan dia. Ini semua menunjukkan keistimewaan Maryam, mak Nabi Allah Isa alaihi salam. Dia kata di sini riwayat daripada Abu Musa al-Ash'ari bahawasanya berkata dia, datang kamil daripada laki-laki banyak dan tiada kamil daripada perempuan, melainkan 4 orang, iaitu Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad dan Asiyah binti Mazahim, isteri Fir'aun. Ini hadis ni. Nabi SAW kata apa? Laki-laki yang sempurna ada banyak. Kamil tu maksud sempurna. Dan dulu pelakon dengan mak Melayu dulu nama Saleh Kamil, tapi berlakon jadi jahat sedia. Kan? Saleh Kamil. Tengok berlakon daripada bagi kat dia watak ni, kira dia nak main sama macam apa nama tu, yang tepuk meja. Ini tidak adil. Apa? Kira kalau bagi watak baik pun orang tak percaya. Dia bila pun watak lagu tu aja daripada bagi kat dia. Kan? Baik. Jadi kamil maksud sempurna. Dalam hadis ni Nabi kata apa? Laki-laki yang kamil, yang sempurna ni ada ramai. Kalau nak tunjuk contoh laki-laki yang sempurna ada ramai. Tetapi dia kata apa? Nak cari perempuan yang sempurna tidak banyak. Perempuan nak cari sempurna tidak banyak, kecuali siapa dia? Yang sempurna ini ialah Maryam binti Imran. Satu. Yang kedua Khadijah binti Khuwailid. 2. Yang ketiga Fatimah binti Muhammad. Fatimah binti Muhammad. Dan yang keempat Asiyah binti Mazahim, isteri Fir'aun. Ini 4 contoh wanita yang dianggap sempurna di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sabda Nabi SAW pada ketika Khadijah nak mati. Nabi kata dekat Khadijah waktu Khadijah nak mati ni. Tuan-tuan, kita kena ingat balik Khadijah ni selama dia hidup Nabi tak menikah lain. Itulah satu-satunya isteri Nabi. Wafat dia lah baru Nabi menikah lain. Menikah lain dah pun Nabi tak boleh lupa Khadijah ni. Cerita panjang, yang tu cerita panjang. Macam mana Nabi ni tak boleh lupa Khadijah dan kebaikan Khadijah dan jasa Khadijah dan segala-galanya yang Khadijah buat, Nabi tak boleh lupa. Maka padanlah Khadijah ni dianggap sebagai perempuan yang sempurna. Begitu. Baik, jadi ketika Khadijah nak mati ni, Nabi kata dekat Khadijah, apabila engkau mati, bertemu dengan madu-madu engkau, sampaikan salam aku kepada mereka. Khadijah terkejut. Jadi saya ni bukan bini pertama lah, nak ada lagi madu sebelum ni. Macam tu ceritanya. Pasti Nabi sebut. Nabi kata ni, kalau apa-apa jadi, kalau hang jumpa dengan madu-madu aku, sampaikan salam aku kepada mereka.
Maka sembah Khadijah, adakah Rasulullah sudah berkahwin dahulu daripada hamba? Boleh kita jadi sebelum ni ada lah. Sabda Nabi SAW, tidak. Akan tetapi Allah kahwinkan aku dengan Maryam binti Imran, Asiyah binti Mazahil, dan juga Kalsum, saudara Nabi Musa. Ini satu riwayat yang saya duk tulis, tak jumpa hadis dia. Tak jumpa. Saya cuba nak cari ni, dia takhrij hadis ni daripada mana, tidak jumpa. Jadi baca saja, habis tu sudah. Ya, dia hadis ni macam-macam, tuan-tuan. Cerita hadis pun macam-macam. Kan, jadi yang ni saya cuba cari di mana asal usul hadis ini. Setakat yang saya cek tidak jumpa. Wallahu a'lam. Kemudian kalau jumpa saya beritahu balik. Nah, wallahu a'lam. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk surah Al-Mulk Makkiyah. Surah Al-Mulk Makkiyah. Surah Al-Mulk Makkiyah ini Surah Al-Mulk Makkiyah ini satu surah yang sangat penting, tuan-tuan. InsyaAllah panjang umur, sihat tubuh badan. Lepas-lepas raya apa esok ni kita baca. Nabi ada sebut, Nabi kata dalam hadis Abu Hurairah, Nabi kata inna suratan fil Quran 30 ayat syafa'at li sahibiha hatta ghufira lahu tabarakalladzi bi atau kama qala hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Ini kita. Nabi SAW bersabda, Nabi kata sesungguhnya ada satu surah dalam Quran. Surah itu 30 ayat, 30 ayat aja. Syafa'at li sahibiha, dia akan menjadi lawyer kita di hari akhirat esok kalau kita hari-hari membacanya. Syafa'at maksudnya bagi pertolongan. Siapa yang di atas dunia hari-hari dia baca surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Siapa baca surah ni, syafa'at li sahibiha, dia akan menjadi pembela kita di hari akhirat esok. Hatta ghufira lahu, dia akan bela kita sampai Allah ampunkan kita. Tu dia. Maksud dia apa, tuan-tuan? Walaupun kita tak baca lagi surah ni lepas raya esok ni, malam ni kena baca surah Al-Mulk ni, kena baca. Bukan saya baca, tuan-tuan, saya sendiri, kita balik jangan tinggal, tiap-tiap hari kena baca. Pasal apa? Pasal sangat kuat hadis ini. Pasal apa? Pasal Nabi kata inna suratan fil Quran 30 ayat. Dan Quran ini ada satu surah 30 ayat saja, syafa'at li sahibiha, dia menjadi pembela kepada orang yang membacanya, hatta ghufiralah, dia akan bela kita sampai kita diampunkan dosa oleh Allah. Tabarakallazi biyadihil mulk. Surah itu ialah Tabarakallazi biyadihil mulk. Dan menjadi amalan Nabi, Nabi baca 2 surah sebelum tidur. Apa dia? Alif Lam Mim Tanzil, surah As-Sajdah, dan juga Tabarakallazi biyadihil mulk, surah Al-Mulk. Nabi sehinggakan dalam hadis dia kata apa? Dia kata kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra Alif Lam Tanzil, As-Sajdah wa Tabarakallazi biyadihil mulk. Nabi tidak akan tidur melainkan setelah Nabi baca doa ini, surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk, baru Nabi tidur. Pasal apa? Sangat besar peranan dia. Dan esok insya-Allah sebelum kita baca surah ni, mukadimah kita akan baca satu hadis cerita tentang sahabat yang duk berkemah di satu kawasan yang mereka tak tahu kata itu kawasan kubur. Mereka berkemah di situ, mereka tak tahu kata tempat mereka berkemah itu perkuburan. Tiba-tiba mereka dengar satu suara yang akan didengar lepas raya. Jadi saya ucapkan selamat berpuasa dan selamat beribadat di bulan puasa. Mudah-mudahan puasa kali ini akan memberi lebih manfaat kepada kita. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq
اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.